020191088782. So pada hari ini saya akan menceritakan sikit tentang apa itu penyakit COVID-19. Okey, apa itu coronavirus? Coronavirus ni adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Terdapat beberapa coronavirus seperti Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus iaitu SARS, dan Middle East Respiratory Syndrome related coronavirus iaitu MERS-CoV ataupun coronavirus terbaru yang ditemui di China iaitu di Wuhan yang dipanggil COVID-19. Jangkitan coronavirus ini menyebabkan spektrum gejala daripada selsema biasa kepada radang paru-paru, pneumonia yang agak teruk. Walau bagaimanapun, negara kita Malaysia telah berjaya untuk mengawalnya dengan baik sekali iaitu Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan teruskan lagi dengan perbincangan tajuk bulan kami, iaitu perkara yang perlu dilakukan semasa norma baru. So basically kita semua tahu yang negara kita telah dilanda wabak COVID-19 dan kerajaan juga telah menetapkan beberapa garis panduan dan norma baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh rakyat Malaysia. So antaranya ialah elakkan berada di tempat awam ataupun tempat ramai orang. Apa yang kita perlu buat adalah elakkan berkumpul di tempat yang ramai orang, elakkan bersesak di tempat yang ramai orang dan sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan rakyat Malaysia perlulah sentiasa menyesuaikan diri dengan norma-norma baru tersebut supaya COVID-19 dapat ditangani dan kita dapat bebas daripada wabak penyakit tersebut. Sentiasa amalkan penjarakan sosial dan sentiasa menjaga kebersihan diri. Hai, saya Diana Anak Sangga. Hari ini kami ingin menerangkan mengenai kepentingan penggunaan penutup muka untuk mengawal COVID-19. Walaupun keadaan COVID-19 terkawal, tapi kita perlu menggunakan penutup muka atau face mask apabila berada di tempat awam. Oleh itu, gunakan penutup muka apabila ingin keluar dari rumah atau berada di tempat yang sesak atau di tempat awam. Kita jaga kita. Hai semua, saya Emmanuel Jaumin dan pada hari ini saya akan mengajar Anda semua bagaimana untuk mencuci tangan dengan betul. Terdapat 7 langkah mencuci tangan dengan betul. Yang pertama adalah basuh tangan dengan sabun dan air secukupnya. Yang kedua, gosok telapak tangan. Yang ketiga, gosok setiap jari dan celah jari. Yang keempat, gosok kuku dan tapak tangan. Yang kelima, gosok belakang tangan. Yang keenam, basuh tangan dengan air secukupnya. Dan yang terakhir, keringkan dengan kain yang bersih. Perbuatan mencuci tangan dengan sabun perlu dijadikan amalan seharian, bukan hanya untuk mencegah penularan COVID-19 semata-mata. Orang ramai ataupun kita sendiri dinasihatkan mencuci tangan selepas selesai melakukan aktiviti dalam rumah seperti memasak ataupun memegang permukaan yang kotor dan disyaki ada kuman. Amalan mencuci tangan ini bukan sahaja untuk mencegah COVID-19, amalan mencuci tangan ini juga untuk kesehatan semua dan menghindarkan diri kita untuk mendapat penyakit yang lain juga. Oleh itu, adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia untuk sentiasa menjaga kebersihan kita seperti mencuci tangan dengan kerap. Selain itu, norma baharu yang perlu kita patuhi adalah tidak membawa kanak-kanak dan warga emas ke kawasan tumpuan umum dan kawasan tertutup. Seperti yang kita semua sedia maklum, kawasan tumpuan umum dan kawasan tertutup ini memuatkan ramai manusia di dalam satu permis dan satu kawasan. Hal ini akan menyebabkan penyakit COVID ini akan merebak dari manusia ke manusia yang lain. Sebagai contoh, kawasan tertutup dan tumpuan ramai ini adalah
pasaraya, majlis keramaian, tempat beriadah dan juga di kawasan panggung wayang. Selain itu, masalah ini akan menjadi semakin serius apabila golongan emas khususnya yang mempunyai penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, penyakit kencing manis, darah tinggi dan buah pinggang terdedah kepada kawasan-kawasan ini kerana virus corona ini akan menyerang mereka dan dikhawatiri akan menyebabkan mereka menjadi sesak nafas dan seterusnya akan menyebabkan mereka mengalami kematian. Bagi golongan kanak-kanak pula, mereka tidak dilihat untuk mempunyai simptom seperti golongan dewasa yang lain. Namun begitu, kita juga perlu berhati-hati terhadap kanak-kanak kerana mereka mungkin dijangkiti virus namun tidak menunjukkan simptom-simptom seperti demam, batuk, sesak nafas dan sebagainya. Selain itu, kita juga perlulah sentiasa berwaspada dan mengasingkan kanak-kanak dan warga emas ini daripada kawasan tumpuan umum yang boleh menyebabkan mereka dijangkiti kerana mereka ini imunisasi mereka sangat rendah dan mudah untuk menerima virus ke dalam badan. Secara rumusannya, kita perlulah bersama-sama sebagai rakyat Malaysia menghapus dan menghalang COVID ini daripada terus-menerus merebak dalam kalangan masyarakat. Selamat sejahtera, nama saya Jipuran bernombor metrik D20191089366. Selain daripada mengamalkan norma baharu di kehidupan seharian, jangan lupa pula kita perlu mengamalkan norma baharu di sekolah. Sebagai kesimpulan, untuk merangkumi kesemua isi yang telah dibentangkan dalam video kami ini, COVID-19 merupakan pandemik yang amat berbahaya kepada semua. Oleh itu, janganlah kita memandang remeh kepada SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Hal ini kerana kesan apabila seseorang terkena virus ini ialah mengundang maut. Oleh itu, janganlah kita pentingkan diri dan amalkan norma baharu. Sekian daripada kumpulan kami.